Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Umi Adawiyah binti Rohaidi. Nama saya Muhammad Sazwan Alif bin Abdul Bashir. Nama saya Wan Ningsi. Saya akan membacakan soalan dalam bahasa Inggeris dan juga soalan dalam bahasa Melayu. Raju underwent foot surgery due to an accident at a hospital with an orthopedic specialist. The surgery lasted for 6 hours in the operating room. Because there was a lot of bleeding in Raju's leg, hospital had to transfer extra blood of the same type in Raju's body. Before the blood transfusion and surgery began, Raju and his heirs were given a clear explanation in relation to the advantages and disadvantages of the blood transfusion and surgery to be performed. After the explanation was given by the doctor, Raju signed a letter of consent to undergo the following procedure. The surgery went smoothly. After realizing the effects of anesthesia of the surgery, Raju's body suffered from severe itching. Raju felt very angry and took legal action against the hospital. What action can hospital take to defend themselves from the legal action that will be imposed by Raju? Raju menjalani pembedahan kaki akibat kemalangan di hospital dengan pakar ortopedik. Pembedahan itu berlangsung selama 6 jam di bilik bedah. Disebabkan terdapat banyak pendarahan di kaki Raju, pihak hospital terpaksa memindahkan darah tambahan daripada darah yang sejenis ke dalam badan Raju. Sebelum pemindahan darah dan pembedahan dimulakan, Raju dan warisnya telah diberi penerangan yang jelas tentang kebaikan dan keburukan pemindahan darah dan pembedahan dilakukan. Selepas penerangan diberikan oleh doktor, Raju menandatangani surat kebenaran untuk menjalani prosedur berikut. Pembedahan berjalan dengan lancar. Selepas menyedari kesan bius selepas pembedahan, badan Raju mengalami kegatalan yang teruk. Raju berasa sangat marah dan mengambil tindakan undang-undang terhadap hospital. Apakah tindakan yang boleh diambil oleh pihak hospital untuk mempertahankan diri daripada tindakan undang-undang yang akan dikenakan oleh Raju? Untuk bahagian pengenalan, kes dalam soalan ini adalah tentang seorang pesakit iaitu Raju yang telah menjalankan pembedahan kerana dia telah mengalami kemalangan. Dia berasa tidak puas hati dan ingin mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak hospital yang telah membantu Raju untuk menjalankan pembedahan tersebut kerana Raju berasa sangat kegatalan selepas pembedahan tersebut. Tetapi doktor telah memberi penerangan yang sangat jelas sebelum pembedahan dijalankan. Kes ini terlibat dengan isu selang sentuh dan Raju boleh teruskan kepada mahkamah bagi menjalankan tindakan seterusnya. Untuk isu bagi kes ini adalah tentang seseorang yang telah mengalami kemalangan iaitu Raju. Dia perlu untuk dijalankan pembedahan kerana kemalangan itu. Semasa pembedahan, pihak hospital dipaksa untuk menjalankan proses pemindahan darah yang mempunyai jenis darah yang sama ke dalam badan Raju kerana terdapat banyak pendarahan pada kaki Raju. Sebelum proses itu dan pembedahan dijalankan, doktor menerangkan prosedur dan kelebihan dan kekurangan terhadap pemindahan darah kepada Raju, dan maka Raju juga menandatangan surat kebenaran bagi menjalankan pembedahan tersebut. Walau bagaimanapun, pembedahan tersebut adalah sangat berjaya, tetapi selepas Raju menyedari kesan payah selepas pembedahan, Raju berasa sangat marah dan ingin mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak hospital yang telah membantunya untuk menjalankan pembedahan tersebut kerana dia telah mengalami kegatalan yang sangat teruk selepas pembedahan tersebut. Tindakan undang-undang yang boleh diambil oleh Raju adalah menuntut pihak hospital telah menjalankan tindakan patri terhadapnya dan prosid kepada mahkamah. Untuk definisi bagi selang sentuh secara mudahnya adalah penggunaan kekerasan fizikal kepada seseorang yang lain tanpa alasan dengan niat atau sebab-sebab yang sah, dan unsur takut tidak diperlukan untuk mewujud selang sentuh. Undang-undang selang sentuh telah memperkatakan akibat seseorang menyentuh orang yang lain dengan cara yang berbahaya ataupun akan menyinggung perasaan. Perbuatan selang sentuh adalah jenayah dan top, dan ia bermaknanya kerajaan boleh berusaha untuk menghukum mereka yang telah melanggar undang-undang selang sentuh, dan bangsa boleh mengambil tindakan undang-undang
untuk mentapakkan kandilogi kewangan. Jenayah untuk serang sentuh biasanya didakwa sebagai salah laku. Kes jenayah yang melimpahkan bateri teluk dilakukan ke atas kanak-kanak atau orang dewasa yang terdedah boleh didakwa sebagai jenayah yang lebih teruk. Kes TOP bergantung pada prinsip yang sama yang digunakan dalam mahkamah jenayah, tetapi beban pembuktian yang lebih rendah dikenakan. Bahagian huraian. Contoh serang sentuh adalah defendant menumbuk plaintiff dan mewujudkan unsur takut atau bimbang. Namun di dalam kes ini, kewujudan unsur takut atau bimbang tidak diperlukan bagi menentukan kes serang sentuh. Bentuk-bentuk serang sentuh terdiri daripada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah dengan menyentuh seseorang tanpa keizinan. Keizinan tersirat boleh dianggap munasabah di dalam aktiviti kehidupan seharian. Sebagai contoh adalah dengan menepuk bahu untuk mendapatkan perhatian, penggulutan dalam permainan rugby dan juga pemudahan ke atas pesakit. Bentuk yang kedua adalah memukul dengan menggunakan instrumen. Bentuk ini adalah secara langsung atau dengan mencampakkan sesuatu dengan wujudnya unsur kekerasan. Sebagai contoh, defendant memukul plaintiff dengan menggunakan kayu, meludah pada muka plaintiff dan juga membaling batu ke arah plaintiff. Bentuk serang sentuh yang ketiga adalah serang sentuh boleh dilakukan dengan menggunakan ejen perantaraan. Untuk aplikasi, iaitu principal cases, kes Donnelly vs Jackson pada tahun 1970. Kes ini boleh dikaitkan dengan contoh kes Donnelly vs Jackson pada tahun 1970. Defendant merupakan anggota polis. Dia telah mengesyaki plaintiff telah melakukan satu kesalahan. Defendant telah menepuk bahu plaintiff beberapa kali dengan kasar untuk menarik perhatiannya. Plaintiff tidak mengedahkan tepukan tersebut. Mahkamah memutuskan bahawa plaintiff telah memberikan keizinan tersirat untuk ditepuk oleh defendant kerana ianya adalah sebahagian daripada kebiasaan dalam kehidupan. Contoh kes yang dapat kami jumpa daripada Malaysia ialah kes Tanah Kau melawan Kerajaan Malaysia. Dalam kes ini, plaintiff telah mengalami lumpuh seluruh badan daripada pinggang hingga kaki sejurus selepas pembedahan dilakukan oleh defendant. Isu utama bagi kes ini ialah adakah plaintiff memahami sifat dan juga kesan tanda tangan yang diturunkan ke atas borang keizinan yang telah plaintiff lakukan. Plaintiff dengan tegas menyatakan bahawa beliau telah menandatangani 2 borang keizinan tetapi tidak diberi apa-apa maklumat ataupun penjelasan sebelum pembedahan berlangsung. Namun bahawa terdapat satu maklumat yang diberikan oleh defendant bahawa beliau tidak akan dapat boleh berjalan pada masa hadapan sekiranya pembedahan ini tidak dijalankan. Maka dengan itu plaintiff menurunkan tanda tangannya pada borang keizinan tersebut. Dengan ini, Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa keizinan yang diberikan oleh plaintiff adalah tidak sah dan penyelidikan berpendapat dalam situasi begini. Kesimpulannya, berdasarkan kes Donnelly melawan Jackson pada tahun 1970 dan juga kes Tanah Kau melawan Kerajaan Malaysia, Raju telah menuduh pihak hospital dengan menggunakan kes serang sentuh. Ini kerana Raju telah mengalami kegatalan yang teruk selepas pembedahan dijalankan. Namun sebelum meneruskan pembedahan, doktor telah menerangkan terlebih dahulu kepada Raju tentang kelebihan dan juga keburukan proses pemindahan darah dan juga prosedur yang akan dijalankan sewaktu pembedahan berlangsung. Oleh sebab itu, Raju telah menandatangani surat kebenaran selepas doktor menerangkan maklumat berkaitan kepadanya untuk menjalankan pembedahan tersebut. Maka dengan itu, pihak hospital boleh menjadikan hal ini untuk mempertahankan dirinya daripada tindakan undang-undang yang akan diambil oleh Raju. Sekian, terima kasih daripada kami, Kumpulan 4.